malam pula minta ampun untuk dia. Minta ampun untuk dia, untuk kita, untuk ibu bapa kita. Minta ampun untuk orang dia. Siapa di politik yang kita dah cakap kan, minta ampun. Malam dia minta ampun. Ya Allah, menteri besar ni jadi dia punya syarat dia ketat sangat. Saya rasa memang tak boleh bertaubat dah ulama tu. Jangan main-main. Nampak dosa dia senang buat, tapi nak lepas susah sangat. Jadi kalau tak penuhi syarat taubat, macam ulama cakap, settle di akhirat. Itu yang Nabi cakap. Pada hari tak ada dirham, currency pada hari itu bukan dirham dengan dinar. Akan diambil pahala-pahala orang yang soleh, orang yang baik semua yang solat, kita punya pahala ni semua kita datang ni bagi kepada dia je. Banyak ni, cuba tu buat banyak sikit pahala. Untuk apa? Kita kumpul duit untuk apa? Nak spend kan? Kita nak spend nanti di akhirat. Bagi dia kau sekolah, kita kawan ini, kau kerja, kita bagi last. Habis cakap, tak ada pahala terus. Habis bagi orang je pahala. Pasal dia tak settle di dunia. Tak minta dia halalkan di dunia. Jadi di akhirat confirm yang kita kena. Habis selesai juga. Bila dah habis pahala, dosa orang pula dipukul kan kepada dia. Terus end up orang ni apa? End up masuk neraka. Diubah ke dalam neraka. Ni orang apa? Orang soleh tuan-tuan. Orang soleh. Pasal apa? Dia datang di hari akhirat, kata Nabi, dengan pahala yang banyak. Jadi orang apa? Orang soleh. Bukan orang penyangak, bukan tak solat, orang tak ini semua. Jadi dia adalah orang soleh. Jadi kemudian bila Allah kata dia ada dia menutup dosa dan dia menerima taubat. Jadi sekarang kita punya step adalah minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak buat, bila betul kita cakap, kita tak buat, tak bertaubat, tak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana? Syadidul iqab. Allah bagi warning. Syadidul iqab, amat berat siksaan dia. Mana berat siksaan dia bagi orang yang tak bertaubat, bagi orang yang tidak minta ampun. Ya Allah, amat berat. Jadi kita Allah ampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Belum habis lagi, Allah juga berat sekali siksaan dia. Jadi kita jangan main-main. Kita jaga Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha ini, Allah Penerima. Tapi dia juga Syadidul Iqab. Jadi ada dalam hati kita rajab, harap dan takut. Takut kita punya dosa dengan manusia ni banyak sangat tak settle, aku kena siksa di pada akhirat. Macam mana pula aku akan kena tarik di akhirat? Yang ingat awak datang masjid, solat ini semua settle semua, mana ada orang yang apa ni ikut Nabi Sallallahu membantu Nabi, tolong Nabi ini semua, buat apa yang Nabi suruh. Satu hari itu Nabi cakap buat fitnah di dalam neraka. Itu rapat dengan Nabi. Sahabat yang duduk berjauh dengan Nabi cakap di dalam neraka. Apa pasal tuan-tuan? Pasal ambil baju, bandel punya baju yang harga ni kalau sekarang ni RM15 je. Itu je dia ambil di dalam neraka. Kita ambil harta kerajaan, tak tahu berapa banyak. Kalau orang jaga kerajaan, dia jaga lah. Memang kena lah. Ambil RM15 saja, tak bertaubat kerja kerajaan. Itu harta kerajaan, ghanimah. Ghanimah tu sebelum dibagi-bagikan, dia adalah harta kerajaan. Dia ambil harta kerajaan, berapa banyak dia ambil harta kerajaan? 5 juta, 15 juta. Kata ulama cakap ini baju terpakai dalam peperangan kan. Macam Israel, orang cakap uniform tentera Israel kan. Dia ambil video di uniform tentera Israel. Kita dapat ni. Itu dia curi contohlah.
uniform tentera orang itu dia curi RM15, huwa finnar, kata Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin. Huwa finnar, dia dalam neraka. Bayangkan ambil harga yang kecil macam itu daripada harta kerajaan aja masuk neraka, apalagi kita kalau mati tak bertaubat. Kerana dia mati, lepas dia ambil tu, dia mati dalam peperangan tu. Lepas dia ambil, sebelum sempat dia bertaubat, dia mati dalam peperangan tu. Jadi dia mati tanpa bertaubat. Jadi dia masuk neraka. Jangan mati tanpa bertaubat. Macam mana kita yang ambil yang banyak pula? Harta kerajaan kita dah ambil banyak itu ini semua, tak bertaubat pula. Memang kena. Itu yang takut dah. Apa dah ambil tidak ada orang. Jadi muhasabah diri kita kan. Ada pinjam duit orang, pinjam ini. Itu semua nak kena bertaubat. Taubat dia pulangkan balik kan. Pulangkan balik. Dulu kita hutang dengan orang ni, kita hutang tak nak bayar. Sengaja tak nak bayar. Ya akanlah kita tak nak bayar. Itu mati aja tu. Hutang tak bayar. Orang mati syahid pun tak dapat masuk syurga kerana hutang dia. Kerana hutang ditahan daripada masuk syurga. Padahal syahid tu direct entrance ke syurga, tapi kerana ada hutang. Jadi kita mati tak bayar hutang, tak ada niat nak bayar hutang, itu nak masuk syurga. Memang masuk neraka je. Itu syadidul iqab. Ini syadidul iqab yang Allah SWT berat sangat azab dia. Nabi SAW betul bila kita baca Al-Quran, kita baca hadis pula, hadis detailkan kepada kita. Benda-benda seksa kucing aja, dia finnar, dia dalam neraka. Apa dia punya, ini orang ni baik tau. Puasa, solat malam, baca Quran semua, Nabi akan dia dalam neraka. Apa dosa dia? Siksa kucing, burung kucing aja. Burung kucing. Lagi satu, kerana dia mula laser kepada jiran-jiran, cakap buruk tentang jiran gini-gini semua, dia fitnah, kata Nabi. Dan sahabat tanya pandai sahabatnya, tapi dia solat malam, dia kuat solat malam, dia kuat solat, dia baca Quran gini semua, tak Nabi akan dia dalam neraka. Tak takut tuan-tuan? Yang masuk tiga orang pertama yang masuk dalam neraka, siapa dia? Tiga orang pertama. Bukan penyanggak tau tuan-tuan. Bukan orang-orang ahli zina ke apa. Tiga orang pertama yang masuk dalam neraka. Pertama siapa? Mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Kedua orang alim, ahli Quran. Ketiga siapa? Orang dermawan. Kalau orang ni kena sumbat dalam neraka, kita pula ni, ini seluruh hidup dia berjihad. Bayangkan macam kasam ni orang. Dalam di bawah turun semua berjihad, tapi alas enak masuk neraka. Tak takut gitu. Semua hidup mereka tu dari kecil mereka berjihad, masuk neraka juga. Yang ini belajar Quran, belajar dari kecil belajar. Lepas tu dah besar jadi alim, ini mengajar Al-Quran je, masuk neraka juga. Yang ini berderma mana-mana, derma bukan sikit punya. Surau bagi beribu-ribu, juta bagi ini, masuk neraka juga. Tak takut kita. Nanti kita ingat kita boleh lepas ke apa? Senang-senang kita lepas. Betul kalau kita baca Al-Quran secara umum je. Tapi kalau kita baca hadis, Nabi detailkan macam mana syadidul iqab. Itu orang apa yang saya sebut tiga orang tu? Itu orang Islam ke orang kafir? Oh betul. Itu semua kerana niat saja tu. Kerana masalah niat tu. Bukan dia buat salah, niat dia tak betul. Niat dia lah ni. Tengok, jadi syadidul iqab ini memberi ketakutan kepada kita tentang dosa-dosa kita. Kita dah buat dosa-dosa semua, dah bertaubat ke? Macam mana? Apa bukti? Bila proof kau dah bertaubat. Kau dulu cakap tentang orang ni, kau dulu cakap dengan orang tu, buktikan aku kau dah bertaubat. Tak boleh bukti. Kau dah minta maaf dengan dia, tak minta maaf. Apa dia? So, itu dah taubat ke? Tak bertaubat. Itu tak kena neraka ke? Macam mana Allah cakap wailul likulli humazatin lumazah? Neraka wail bagi pengumpat. Bagaimana pula awak boleh lepas? Sedangkan Allah cakap awak akan orang pengumpat ni dia akan masuk dalam neraka wail. Macam mana pula? Itu ayat tu apa tu? Narullahil muqadah. Api yang Allah dah sediakan untuk pengumpat-pengumpat ni. Allati tattali'u 'alal afidah.
yang akan masuk, yang akan bakar badan dia sampai kepada hati dia. Pasal hati dia busuk, dia mengumpat tentang orang. Ini kita tak takut. Kalau kita dah bertaubat belum? Kita cakap buruk tentang orang tu, kita tanya diri kita sendiri, dah bertaubat belum? Taubat dia ada saja saya sebut. Kalau kita detailkan taubat dia, memang kita tak bertaubat. Memang kita tak bertaubat. Kata tak bertaubat aja ada mati dalam keadaan tidak bertaubat. Apa hukum dia mati dalam keadaan tidak bertaubat? Neraka lah tempat dia. Berapa contoh, seksa kucing, cakap buruk tentang jiran, ambil harta RM15 ke RM20 harta taman. Itu semua masuk dalam neraka. Yang awak lepas macam mana pula? Apa agreement awak ada? Kerana awak kata itu orang yang itu hidup tu zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi SAW. Bagaimana kita yang jauh daripada Rasulullah SAW? Jadi itu yang maksudnya syadidul iqab. Jangan ingat oh Allah ya Allah Maha Pengampun, Maha ni. Awak dah bertaubat belum daripada dosa-dosa kita? Jadi maaf sahabat kita senang aja lah tuan-tuan. Kita ada bakti usia kita ni, tak perlu sibuk-sibuk dengan amal soleh kita, bini-bini, tak perlu. Fokus kepada kita punya dosa-dosa kita. Awak tak amal soleh, buat yang wajib je boleh masuk syurga. Dengan syarat apa? Dosa settle. Tak ada dosa. Dia tak. Orang kalau dia buat 5 waktu solat saja, dia puasa bulan Ramadan, dia bayar zakat, itu je minimum dia buat yang fardu je, dia masuk syurga tak? Boleh melayakkan dia masuk syurga tak? Boleh lah. Dia tak buat sunat tarawih, tak buat sunat ni, memang Nabi sendiri yang cakap. Orang ni cakap aku tak nak buat apa-apa pun yang sunat, masuk syurga. Tapi dengan syarat apa? Orang tu bersih hati dia, orang tu tak melakukan dosa-dosa. Kalau melakukan dosa-dosa, kata lah Allah la dzid qaul, kepada sifat Allah Zi yang mempunyai al-qaul. Qaul ini punyaan, punyaan melimpah-limpah. Jadi bila kita lihat di sini tuan-tuan, Allah mula-mula kata yang mengampunkan dosa, yang menerima taubat. Di tengah-tengah dia yang berat azab dia, yang melimpah-limpah punyaan dia. Jadi mana sifat Allah yang lebih? Sifat apa? Sifat rahmat Allah ke sifat kemurkaan Allah SWT? Yang lebih, kalau kita lihat di sini di tengah, ini di depan dia adalah sifat pengampun Allah, belakang dia pun sifat rahmat Allah SWT. Di tengah dia sifat bukan sifat azab Allah. Allah cakap dia punya azab tu keras ataupun kuat, berat. Jadi kalau di tengah-tengah dia di depan dia sifat maghfirah, di belakang pun sifat rahmat, di tengah. Jadi inilah Allah, sifat pengampun Allah itu mengatasi kemurkaan. Rahmat dia, rahmati walabat ghadabi. Itu kan Allah SWT. Allah SWT beri kita peluang. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita bertaubat kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kita ingat taubat ni macam simple tau. Taubat ni dengan mulut dia, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu kalau kita dosa kita bersangkutan dengan Allah saja. Itu kalau dosa kita bersangkutan dengan Allah saja, kita hanya ucap taubat saja, mohon ampun kenapa itu kalau ada. Tapi kalau dosa kita bersangkutan dengan makhluk, tak cukup. Kita kena minta, kata Rasul, fal yata'addanhu al-yawm, maka kena mohon halal pada hari ini, mohon maaf dengan dia pada hari ini. Kalau tak perlu maaf, kalau banyak, tuan-tuan kena kaji. Macam mana aku nak lepaskan dosa aku? Kena kaji kita ulama. Macam mana? Aku dah tak jumpa dia, tak ini semua, macam mana nak bertaubat tentang dosa. Contoh kita ada kawan dulu, kita panggil dia dengan gelaran yang tak baik. Kawan saya tu kat sekolah, kita panggil dia bertaik tu namanya. Namanya nafsu rugi.
Tak tahu macam mana orang gelar dia Tai pula. Tai benar. Tai pula nama kan. Ada nama dia Nasiruddin. Saya pun panggil tu Tai juga. Orang tu dah panggil dia. Ya Allah, macam mana aku nak minta ampun dengan dia, nak minta maaf dengan dia. Tak jumpa dia memang. Tak jumpa dengan dia, tak jumpa itu semua. Jadi itu baru satu tau kawan. Banyak lagi kawan. Kawan sekolah banyak. Kawan masjid tu banyak ingat kan. Berpuluh-puluh semua orang kenal kita di sekolah ni. Jangan banyak di sekolah juga. Nakal kalau ada di sekolah juga. Mana tempat kerja tak nakal cakap nak balik nakal sikit tempat sekolah. Jadi nak minta maaf tak tahu. Ya ada tak? Jadi kalau kita fikir-fikir boleh putus asa tu. Boleh putus asa tu dengan dosa yang banyak ni. Macam kalau saya cakap kan, sesak nafas kita. Sesak nafas kita fikirkan. Ini hanya pengampunan Allah. Hanya pengampunan Allah. Itu bukan buat amal soleh gini semua berjana. Aku tak bertaubat tu daripada dosa ini. Amal soleh berjana. Apa amal soleh yang boleh bantu? Melainkan amal soleh itu telah dikesambutan dengan Allah SWT. Kalau dengan manusia tak? Kalau dengan manusia tak? Senang je nak kan? Kalau dengan manusia, kau kena settle. Kan? Dengan manusia. Dosa tu kata ulama ada 3. Satu, dosa kita dengan Allah SWT. Itu mudah kan? Allah firudam yang maha pengampun akan dosa dia guna bertaubat, senang je. Dari satu dosa syirik. Dosa syirik kalau tak minta maaf dia tak ampun. Dari satu dosa dengan manusia. Dosa manusia kata ulama Allah tak masuk campur. Kita kena settle. Sampai banyak hadis sampai di akhirat tu orang ni berhutang dengan satu orang ni. Jadi dia kena bayar. Di Allah SWT kena bayar gitu. Kita kena hutang. Nak bayar dengan apa? Duit apa aja? Di akhirat. Duit apa aja? Bayar dengan pahala lah. Pahala. Habislah pahala kita semua. Bayar dengan pahala. Tapi Allah SWT cakap tengok di belakang tu. Dia nampak istana besar sekali. Jaga orang yang dizalimi itu kan. Jaga, ya Allah itu saya berpuji Allah tu. Rumah tu. Itu kalau kau maafkan dia. Rumah tu majikan yang besar tu, kalau kau maafkan dia, kau dapat. Tengok Allah SWT. Jadi tak lepas juga. Mana ada Allah nak ampunkan dia itu. Jadi Allah offer dia kalau kau maafkan orang tu, ini dia. Dosa dengan makhluk ni memang buat kita sesak lah. Buat kita tak boleh tidur malam. Itu kan. Lepas kita macam mana nak minta ampun? Macam mana nak minta maaf dia? Apa lagi mak kita yang dah mati pula, dah meninggal pula. Kita buat salah dengan dia, kita cakap dengan kita gini, kita gini semua. Macam mana pula? Apa kita yang dah meninggal? Adik-beradik kita dah. Lagi kita boleh baca ayat ni dan kita dah takut. Yang takut orang buat. Tiada hilang, tiada Tuhan yang berhak sebab kafir ilaihi maksud. Kepadanya kamu semua berkata. Sekarang ni hanyalah perkataan saja. Sekarang ni perkataan saja. Besok dia punya reality dia berguna. Kita punya reality dia, real life kita real life kita berguna bila the moment kita mati. Kita mati je baru real life kita berguna. Baru kita tahu sama ada kita diterima tak taubat kita, amal soleh kita, ibadat kita, akidah kita, ibadah kita diterima tak, barulah berguna. Kalau tak diterima, kalau masih tangguh banyak dosa, tak bertaubat ini, maka tersiksa. Nak kembali kepada Allah, mati je dah tersiksa, berterusan sampai akhirat tersiksa. Alhamdulillah. Jadi kita mohon perlindungan Allah SWT. Semoga Allah SWT memberi kita hidayah dan taufik untuk kita sentiasa muhasabah diri kita, taubat kepada Allah SWT. Taubat macam mana nak lepaskan kita diri kita daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
dah dosa dulu tu tak sempat nak bertaubat, tak sempat nak minta maaf, tak sempat nak lepas. Ada muka pula nak buat dosa akan datang pula. Dan yang dulu punya mengumpat semua tak settle dulu, buat baru punya lagi. Macam orang hutang dulu belum bayar lagi, nak berhutang lagi. Orang macam ni nak kena apa? Nak kena sepak aja, senang je. Apa lagi dia cakap? Dan dulu mengumpat dulu tak settle lagi. Berapa tahun? Umur berapa tahun? 50 tahun. 50 tahun ni katalah. Ada kalau umur 20-30 tahun punya mengumpat belum settle lagi. Nak mengumpat lagi. Nak buat lagi. Tak seri lagi. Itu tak. Macam mana kita? Berterusan nak buat dosa. Yang dulu tak settle, nak yang buat yang baru ni lagi. Sebab itu dosa mengumpat ni paling mudah sekali. Ada ayat satu surah yang turun tentang mengumpat pun kita tak takut. Ada hadis, banyak hadis tentang mengumpat pun kita tak takut. Aisyah bila cakap tentang Sofia, dia ni pendek lah. Dia ni pendek je tuan-tuan. Betul tak? Dia ni pendek. Kata Nabi, cakap kau tu kalau buang di laut, laut busuk. Allah, kita cakap tentang orang bukan pendek lagi. Cakap itu je Nabi cakap. Macam mana? Satu perkataan Aisyah, itu je. Cakap aja laut busuk tuan-tuan. Kita cakap tentang orang tu, orang ni gini lah, orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini. Lepas ke? Tak ada lah. Itulah kita mohon pengampunan Allah SWT. Dulu kali kata astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.